kita. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dan rakan-rakan mendoakan anda semua sentiasa sihat, dimurahkan rezeki dan dilindungi Allah selalu untuk bersantai malam ini bersama keluarga tercinta di samping menyaksikan Biar Berkata Benar Walaupun Pahit Fakta Bukan Auta. Malam ni, wow, seronok sangat ni malam ni. Sebab apa? Saya bukan seorang, bukan berdua. Selalunya muka dua ni je. Cuma nak tunggu lagi followers dan penonton tak marah lagi. Tiap-tiap kali minggu dua-dua muka saya, muka Tuan Haji Hanif Katri. Hari ni saya ditambah lagi dengan dua orang rakan dan juga sahabat. Yang pertama, Tuan Haji Hanif Katri, tak perlu saya perkenalkan lagi kepada anda semua. Yang keduanya, Reggie Jesse Ritaude, vlogger. Bukan blogger, tetapi vlogger. Kenapa vlogger? Anda boleh tengok page dia. Bukan kaleng-kaleng, kata orang Sabah. Hebat dengan kritikan yang membina. Siapa nak ambil sebagai ilmu, ilmulah dia jadinya. Siapa nak ambil benda tu untuk simpan, itu bukan ilmu, itu jadi perkasam. Seorang lagi akan menjadi partner saya, berselang-seli saya hari ini bersama dengan seorang lagi moderator pada malam ini adalah Abang Ritaudin kita, Cik Din, lebih dikenali sebagai Cik Din. Ada satu grup, followersnya, wow, 50,000. Tapi saya tak nak sebut, takut lagi orang marah dia. Orang maki dia. Orang tahu dia siapa. Sihat, Cik Din? Sihat, Alhamdulillah. Lagi, how are you? Dan Tuan Haji? Sihat walafiat, penat sikit baru lepas kenduri dekat Ampang. Agak penat sikit. Tapi lihat muka-muka yang ceria, saya pun jadi cukup semangat. InsyaAllah. Sebelum itu, apa yang istimewa bagi saya dan juga rakan-rakan semua? Minggu depan dah puasa. Mungkin tak adalah siaran langsung nak kritik sana kritik sini. Mungkin saya kata mungkin ada juga. Tetapi yang paling seronok, inilah buat pertama kalinya kami bergabung. Kalau parti-parti politik nak bergabung bukan main susah. Tapi kami senang bergabung. Di Inspirasiku Mahathir, di Reggie Jesse Ritaudin page, di grup yang dirahsiakan itu, dan juga di Piagam Rakyat, anda semua boleh menyaksikan live serentak. Dan lagi menarik, wow, kami ada di mana ni Virtual studio buat pertama kali. Jangan buat pasal, bukan kaleng-kaleng. Apa pun kepada followers setia kami. Saya nak sebut semua tak larat. Muhammad Amizan Hamzah, Zara Zia, Six Sen, Muhammad Asmau Bingga, Sarawana Kumar, Inna Seri, brother. Thank you very much. Muhammad Hidir. Dan juga Zara Saleh bin Talib. Ini rakan Tuan Haji Hanif Katri. Okey Haji. Allah. Saya rasa muka rimah saya panjang kot ni, selalu pendek ya. Tajuk kita pada malam ini PRU 15. Penyelesaian kemelut politik ataupun kemusnahan lanjut negara. Kenapa tajuk ni dipilih Tuan Haji? Silakan mukadimah Tuan Haji. Ya, terima kasih Saudara Fadli. Selamat datang kepada rakan-rakan Saudara Reggie dengan Saudara Cik Din. Sebenarnya tajuk ini penting. Sebab sejak seminggu dua yang lalu secara khusus telah ada ura-ura kononnya golongan tertentu sedang meletakkan tekanan kepada Perdana Menteri Ismail Sabri untuk membubarkan Parlimen dan dengan usaha untuk cuba sedaya upaya adakan PRU 15 secepat mungkin. Banyak cerita mengatakan mungkin dibubarkan pada bulan puasa dan oleh itu akan diadakan pada bulan 5 atau 6. Saya sendiri telah pun memberi satu ramalan pada bulan 10 tahun lalu bahawa ada kemungkinan pada tempoh yang sama. Ada juga yang mengatakan bahawa mungkin PRU ini akan meleret sampai ke tahun hadapan walaupun ada tekanan daripada pihak-pihak berkenaan. Walau apa sekalipun, PRU 15 akan tiba. Kalau ikut tempoh matangnya akan tamat Parlimen Penggal ke-14 pada 16 Julai tahun 2023. Sebelum daripada itu mesti ada PRU. Di topik hari ini, adakah PRU 15 tu akan menyelesaikan masalah ataupun akan menyebabkan kemusnahan lanjut negara? Itu bagi saya adalah penting untuk kita kupas. Saya percaya dari sudut politiknya,
saudara Regi dan saudara Cik Din. Mungkin ada pandangan mereka. Dan insya-Allah kita akan juga kupas dengan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip keperlembagaan dan perundangan bila sesuai. Dan saya harap hasil daripadanya para penonton akan dapat memahami dan membuat keputusan sendiri. Adakah PRU15 bila ianya berlaku, adakah itu menjadi penyelesaian masalah kita semua sekarang? Dan kalau tidak, adakah kita dapat mengakibatkan PRU ini menyebabkan negara kita lebih hancur daripada sedia ada sekarang. Walhal sekarang pun sudah terumbang ambing dalam keadaan yang betul-betul. Itu sajalah permulaan. Terima kasih Tuan Haji. Untuk anda semua, Coke tak sponsor kami nah. Ini kebetulan ada di sini. Jadi ini bukanlah, anggaplah ini bukan satu penajaan, tapi pasal ini saja yang kami ada untuk kami minum, membasahkan tekak. Tapi kalau Coke tak malu, dia patutnya mula bagi royalty. Betul. Apapun mukadimah yang dilontarkan oleh Tuan Haji, saya hari ini pun berasa bersyukur. Selalunya saya seorang bila one man show ni nak kena fikir soalan, bukan main susah. Tapi hari ni saya lega, ada rakan moderator saya. Saya nak passing baton untuk dia mulakan soalan pertama daripada Cik Din kita kepada panelis kita. Silakan Cik Din. Soalan pertama kita pun tak fikir apa lagi soalan ni kan. Sebab topik ni memang banyak sisi kan? Daripada segi perundangan, dari segi politik. Sebab kita membincangkan pasal pilihan raya yang sepatutnya merupakan satu permulaan untuk proses mentadbiran negara, tapi boleh jadi satu proses ataupun melanjutkan lagi kehancuran negara. Oleh itu saya rasa kita terus ke panelis kita yang pertama. Kita pergi pada Tuan Hanif dulu untuk mengepaskan sisi pertama yang Tuan Hanif fikirkan sekarang ni pasal tajuk kita malam ni. Baik, terima kasih saudara Cik Din ya. Secara ringkaslah bagi saya untuk kita bincang dari sudut kenapa kita kata PRU15 ni mungkin akan, adakah ianya ubat untuk sakit yang kita ada ataupun ia adalah racun lanjut kepada penyakit yang kita ada. Sebab sekarang ni kalau kita lihat rata-rata lah tidak boleh dinafikan sama ada dari sudut politiknya maupun dari sudut sistem tadbir urus negara yang sepatutnya berpaksikan perlembagaan dan perundangan. Ianya berada di dalam keadaan yang paling hancur. Tidak ada keyakinan kepada politik. Rakyat tidak mempunyai keyakinan kepada politik. Kita dapat lihat dalam PRN Melaka, PRN Sarawak, PRN Johor, di mana lebih sedikit 53% daripada pengundi Johor turun. Ya, ramai mungkin mengatakan itu PRN. Belum tentu lagi PRU. Tetapi keyakinan rakyat kepada pilihan raya dah turun. Keyakinan rakyat kepada pemimpin politik sudah hilang. Keyakinan rakyat kepada parti politik sudah hancur. Dalam keadaan seperti ini, adakah pilihan raya jika diadakan pada bila-bila masa akan dapat selesaikan masalah? Kalau perkara itu tidak dapat diselesaikan, maka apa gunanya ada PRU15? Dan kemudian kita lihat masalah sama berulang. Dan jangan kita lupa, pada 23 Februari 2020, kali pertama dalam sejarah Malaya dan Malaysia, ada pencanakan mandat rakyat yang menjatuhkan kerajaan dipilih. Kemudian pelantikan Perdana Menteri pada 1 Mac dan kemudiannya 18 Ogos 2021. Kedua-dua kali adalah tanpa pilihan raya. Ini pertama kali dalam sejarah. Rakyat perlu yakin, adakah perkara ini tidak akan berulang? Adakah kita mempunyai keyakinan itu? Itu satu. Kalau kita tak selesaikan masalah, maka kita akan datang kepada kehancuran. Kalau misal kata masalah-masalah yang membelenggi rakyat tentang kredibiliti pemimpin, kepercayaan kepada sistem parti dan juga sistem tadbir urus negara yang didalikan sekarang ni, kalau tidak diselesaikan melalui cara-cara perundangan, perlembagaan maupun politiknya, maka besar kemungkinan kita akan meleretkan lagi masalah yang dihadapi. Apatah lagi, jangan kita lupa, rakyat berada dalam keadaan ekonomi yang paling buruk disebabkan pasca COVID-19 dan kejatuhan perolehan hasil negara. Walaupun negara ataupun kerajaan Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri melaung-laungkan dan mengumumkan pelbagai bentuk bantuan, tapi sampai sekarang kita tidak tahu
dari mana datangnya wang tersebut. Tidak ada juga pembentangan dibuat seperti mana perlu di bawah perlembagaan di parlimen. Depa print sendiri kot. Wallahualam, mungkin ada store ekstra di belakang Bank Negara. Itu kita serahkan kepada Menteri Kewangan untuk memberi penjelasan yang tidak boleh diberi Saya penjelasan. rasa itu sejak daripada zaman darurat COVID Ya, daripada perbelanjaan zaman itu pun masih belum lagi dibentangkan secara rasmi. Ya. Jadi itulah dia yang saya harap bagi saya menjawab soalan tadi. Ada perkara yang rakyat kena pilih. Kadang-kadang rakyat gopoh mengatakan, jom PRU kita pilih orang baru. Tapi adakah awak yakin bila awak turun ke peti undi, orang yang diberi, calon-calon yang diberi adalah calon yang awak boleh percayai? Sebab datangnya daripada sistem politik yang sama. Parti yang sama yang telah melakukan masalah. Mungkin calonnya pun ada muka-muka yang sama. Sedangkan kita juga harap dan percaya orang yang lebih pada 60 tahun, kebanyakan mereka tidak mempunyai ruang untuk menjadi calon. So, itulah antara perkara yang untuk topik awalnya saya ingin buka di sini, mungkin boleh dilebarkan oleh kita. Saya nak selepas ini. tarik pula apa yang dikatakan oleh Tuan Haji, ditujukan pada Regi ya. Pada Regi, bila Tuan Haji kata keyakinan rakyat sudah hilang, kepercayaan rakyat kepada parti politik pun dah ke laut, ke gaun, Lautan Hindi ataupun Laut Cina Selatan. Bagaimana, siapa yang perlu untuk meyakinkan kembali rakyat? Saudara Jesse. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Terima kasih kerana diberi peluang untuk berbicara. Jadi saya setuju dengan Tuan Hanif. Saya tertarik dengan satu kenyataan yang dibuat oleh Tuan Hanif berkenaan dengan kepercayaan rakyat kepada parti politik. Tetapi saya ingin tambah bahawa andai kata berlaku pilihan raya sekarang, soalnya lazimnya dalam sistem pilihan raya di negara ini kita tahu sebuah parti yang memenangi pilihan raya tidak semestinya perlu mendapat undi popular majority. Tetapi kita tak jangkakan undi popular dia terlalu kecil. Jadi masalahnya sekarang PRN Johor, PRN Melaka semua telah menunjukkan bahawa Barisan Nasional menang on technicality. Maksudnya tidak mendapat kerjasama rakyat, ramai yang tidak ingin turun. Dan yang paling teruk berlaku di Johor apabila muncul parti alternatif. Tetapi daripada kita nampak lebih ramai keluar mengundi, lebih ramai duduk rumah. Jadi tanpa mengambil kira peratus, saya lebih suka berkata hampir separuh pengundi tidak keluar mengundi. Maknanya Barisan Nasional kali ini telah menang bukannya majoriti muda, tetapi 2/3. Peliknya dia menang 2/3 tetapi peratus undi yang dia dapat tu khususnya peratus undi popular teramat kecil. Maknanya sudah jadi mismatch. Saya dapati ini kali pertama dalam sejarah berlaku pilihan raya. Dari satu sudut, kalau kita lihat dari sudut perlembagaan, memang Barisan Nasional mendapat mandat rakyat. Tapi kalau kita lihat daripada peratus undi popular, kita lihat peratus yang tidak keluar mengundi, sebenar-benarnya Barisan Nasional gagal mendapat mandat rakyat tetapi berjaya menubuhkan kerajaan dengan majoriti 2/3. Sudah menjadi satu mismatch dalam pandangan saya. Kalau kita lari sedikit daripada perlembagaan, kita sentuh dari sudut moral, the moral of the election, dan ini amat memalukan. Jadi Johor telah menunjukkan kepada kita bahawa rakyat bukan hanya tidak percaya kepada parti politik. Sebenarnya, walaupun ini anggapan saya, tetapi saya rasa ini adalah satu tafsiran, satu tanggapan yang saya rasa is credible. Okay. Iaitu rakyat nampak tidak ada satu formula baru yang telah ditampilkan oleh parti-parti alternatif menyebabkan mereka frust. Makin ramai duduk rumah. Jangan kata COVID, saya tak percaya. Ya? Sebab kita boleh pergi pasar, pergi beli belah, semuanya macam biasa. Jadi rakyat sebenarnya frustrated. Sekarang ni, berpandu kepada soalannya, apakah yang boleh menyebabkan nak kembalikan keyakinan rakyat? Kalau kita kata sekadar nak bawa balik DAP, PKR, Amanah, kemudian masuk Bersatu ke atau Pejuang ke, kalau kita beri formula yang sama, we are giving nothing new to the people. Sebab rakyat akan beritahu. Dulu kita beri keyakinan kepada Pakatan Harapan. Kemudian Pakatan Harapan mengkhianati mereka. Mereka tidak kisah siapa yang khianat. PPBM keluar ke tak keluar ke, dia ni masuk ke, dia tak kisah. Yang dia kisah Pakatan Harapan telah mengkhianati mandat rakyat
kerana gagal menghalang pengkhianatan dalaman. Ini masalah korang, ini masalah Pakatan Harapan. Kami memberi mandat kepada anda, bukan mandat kecil. Kami memberi mandat besar kepada anda yang proportionate, ya, tetapi anda telah mengkhianati kami, ya. Jadi sekarang kalau anda beri formula baru, cuba jelaskan kepada kami bagaimana anda boleh yakinkan kami bahawa pengkhianatan ini tidak akan berlaku. Jadi formula ini tidak akan diterima oleh rakyat, dan saya rasa ini adalah, minta maaf dengan izin, ya, ini adalah satu pendapat yang dangkal jika kita katakan bahawa kita beri balik formula DAP, PKR, amanah dan sebagainya, bergabung balik, okey, rakyat akan bergabung. Tak. Bagi saya, rakyat dah muak dengan polemik Perdana Menteri. Who is going to be the Prime Minister? Rakyat dah muak dengan polemik pengkhianatan pintu belakang. Jadi sekarang, satu sahaja bahasa yang boleh difahami oleh rakyat, iaitu you tell us kalau kita undi kumpulan ini, biar berlaku pengkhianatan sekalipun, kerajaan tidak akan tumbang. Dan kita tak mau tahu siapa jadi Perdana Menteri, kita nak lihat satu barisan kepimpinan yang mantap. Sebab itu saya pernah cadangkan penubuhan The Rakyat's Council. The Rakyat Council. The Rakyat's Council. Ini nama yang saya cadangkan. Ya? Am I taking too long? No, okay. Ya, The Rakyat's Council. Dan saya telah mencadangkan nama-nama seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tengku Razali Hamzah, Daim Zainuddin, Rafidah Aziz. Kemudian malah saya telah mencadangkan nama Tuan Hanif. Saya kena konflik out lah tu. Tengok. Tuan Haji ni, ya? Okey, teruskan. Duduk di dalam kaunsil. Saya telah cadangkan nama Tan Sri Hamid Bado, Abdul Hamid Bado duduk dalam kaunsil, dan seorang tycoon yang diterima ramai. Mengapa saya pilih? Ada orang kata Regi main petik pilih. No. Sebab pertama kita perlu satu barisan kepimpinan politik yang mantap. So kita ada 4. Kita ada Tun, kita ada Tengku Razalih, kita ada Rafidah, kita ada Daim. Ya. Dan saya rasa itu dari sudut politik lah. Ya. Okay. Saya rasa Tengku Razalih pun, tak silap saya, dia memang diterima, he cuts borders. Okay. Kemudian kita lihat dari sudut ekonomi. Pelabur dah muak. Pelabur lihat UMNO satu parti yang dipimpin oleh mereka yang terjebak dengan jenayah, cuba nak kembali berkuasa dengan meletakkan seorang yang sudah disabit bersalah sebagai potential Prime Minister in waiting. Pelabur lagi. Jadi sekarang kita letak seorang tycoon yang benar-benar diterima rakyat, yang benar-benar terkenal pelabur kata they have got it right. Satu lagi, sekarang orang dah tak yakin dengan sistem keadilan. Sama ada sistem keadilan ni dilakukan dengan betul ke tidak, itu kita tolak tepi. Tapi orang tak yakin, that's the reality. Contohnya SPRM. Hamid Bado kata ada corruption, SPRM kata itu isu dalaman. Tanda dah timbul tanda soal. Jadi kita bawa Hamid Bado. Kita tak payah nafikan bahawa Hamid Bado sekarang diterima oleh segenap lapisan masyarakat for his contribution to PDRM. Kemudian Tuan Hanif. We know Tuan Hanif is a straight jacket, no nonsense lawyer who is very, very well versed with the constitution, who knows what he's talking about. Malah saya, bila saya buat sesi bersama Tuan Hanif, bila Tuan Hanif bercakap, saya terdiam. Ya? Dan saya akan imbas kembali apa yang saya beritahu kepada audiens saya. Ini dah silap, itu dah silap, itu dah silap. Saya buat nota. Kemudian saya buat live balik, saya betulkan because of what he has conveyed. Jadi kita letak semua ni, saya rasa rakyat takkan bimbang lagi siapa nak jadi Perdana Menteri. Dan kemudian dengan barisan kepimpinan ini, kita minta parti-parti bergabung. Bawah satu, saya telah nak cadangkan gerakan Pejuang Nasional. Pejuang duduk, ya. Kita ada the core grouping Piagam Rakyat, Pejuang, kita ada Bersatu, kita ada PAS, kita ada Gerakan, kita ada Warisan. Saya cadangkan. Jadi kalau UMNO kata dia nak penyatuan ummah sudah ada. Kalau UMNO kata dia nak penyatuan bangsa Malaysia, sudah ada. Kemudian kalau ada orang kata muak dengan parti politik, sudah ada Piagam Rakyat. Saya sendiri dah muak dengan parti politik. Jadi ini cadangan saya. Dan adakah cadangan ini akan diterima rakyat? Jangan tanya rakyat, tanya UMNO. UMNO terketak-ketak. Selepas saya membuat cadangan itu, ada pihak yang tidak bertanggungjawab, viralkan kononnya Tun sedang merancang penubuhan GPN. Maknanya benda ini sudah menakutkan pihak pentadbir. Sama ada pihak pentadbir buat ke tidak, saya tidak tahu. Tetapi saya boleh beritahu bahawa saya percaya itu hak saya. Saya percaya ini adalah
disebabkan ketakutan pihak berkaitan. Jadi inilah yang dapat meyakinkan rakyat. We don't want to hear who wants to become the Prime Minister. We don't want to hear Pakatan join back with Bersatu. No, we don't want that. Give us something new. Jadi formula ini boleh meyakinkan rakyat, kumpulan ini sama ada akan menang jadi kingmaker. Sebagai kingmaker, mereka mampu membentuk kerajaan dengan majoriti besar yang sukar diganggu-gugat jika berlaku pengkhianatan. Atau dia pemenang terus dan kuburkan barisan nasional. Jadi itu pendapat saya, perkara yang boleh meyakinkan rakyat untuk keluar mengundi. Di sinilah uniknya kami. Kami ada berselisih pandangan. Walaupun Jazzy bercakap, saya awal-awal lagi agree to disagree bila dia sebut Bersatu. Bagi saya pengkhianat itu saya tak boleh terima. Okey, Haji. Ya, saya. Saya nak bawa lagi apa yang dikatakan dengan Royal sorry. Come again, you punya tadi tu gabungan yang nama Gerakan Pejuang Nasional yang dikepalai oleh Barisan Kepimpinan Penasihat, iaitu The Rakyats Council. Haji rasa gabungan ini, dinosaur di dalam parti-parti politik ini, mereka ni saya rasa jiwa tak cukup besar untuk menerima. Apa pandangan Tuan Haji? Baik, sebelum kita bercakap tentang dinosaur dalam parti, sebenarnya saya boleh faham cadangan saudara Regi. Dan saya telah mendengar cadangan beliau yang saya juga dapat lihat daripada sudut mana dia datang, iaitu untuk kembalikan keyakinan kepada rakyat. Tapi pada masa yang sama, ada juga segolongan rakyat ni, saudara Regi dan para penonton, yang saya percaya mereka dah cukup muak dengan dengan nama-nama yang mungkin dah lama melakarkan diri di dalam politik. Walaupun memang tidak boleh dinafikan, antaranya adalah negarawan terulung. Tapi rakyat mungkin tidak faham betapa pentingnya pengalaman dan kematangan dan mahukan perubahan. Tanpa mereka dapat lihat bahawa perubahan itu tidak terselah secara suci sekarang ini. Apa maksud saya? Saya nak gabung apa yang dibangkitkan secara politik yang baik oleh saudara Regi dengan isu perundangan dan perlembagaan sebanyak. Pertama sekali, sama ada parti-parti itu boleh terima atau tidak membuat suatu gabungan di bawah this Council of Royal Council ataupun gagasan pejuang nasional ni, adalah perkara yang mereka kena tanya diri mereka sendiri secara suci hati. Kalau mereka tidak memilih cadangan tersebut untuk pilihan raya umum, apakah cadangan yang mereka boleh beri? Adakah mereka boleh memberi satu cadangan yang akan meyakinkan rakyat dengan lebih bersih daripada cadangan itu? Ataupun mereka nak beri satu cadangan yang basi, iaitu seperti Pakatan Rakyat ataupun Pakatan Harapan, yang mana seperti saya setuju dengan saudara Regi, bagi rakyat, anda telah gagal. Anda telah menyebabkan pengkhianatan yang menyebabkan rakyat sekarang ini sengsara. Bagaimana anda nak meyakinkan pisang tak berbuah dua kali? Bagi saya, lari sedikit daripada cadangan saudara Regi, kalau mereka, parti-parti ini nak gabung balik, dia kena ada prasyarat. Prasyarat semua yang menjahanamkan parti-parti tersebut, iaitu para pemimpin seperti yang mengkhianat ni, Bersatu, walaupun anda tak setuju masuk. Kalau mereka nak masuk, maka mereka kena berani minta presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin, minta Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali yang membuat plot lompat tu untuk letakkan jawatan. Yang tu saya setuju. Okey, sambung. Bila dah letak jawatan, baru rakyat boleh nampak kejujuran. Betul. Begitu juga kita dah lihat DAP baru-baru ini. Mereka telah menukar kepimpinan. Walaupun kepimpinan itu perlu ditukar di bawah perlembagaan mereka, sudah ada kepimpinan baru. Ada Anthony Locke sebagai Sekretari Jeneral. Lim Guan Eng sudah keluar. Jadi kalau orang mengatakan Lim Guan Eng juga tidak dapat kontrol DAP daripada ataupun Pakatan Harapan daripada dikhianati oleh Bersatu, Azmin dan yang lain, maka Lim Guan Eng sekarang ni bukan mengepalai DAP. So situ ada perubahan. Dan kita dengar PKR baru-baru ini dengan saudara Rafizi Ramli mengatakan bahawa
dia akan bertanding Deputy President, dan kemudian yang didengar Salvador Barcha atau whatever the name, minta maaf saya tak ingat nama dia, mengatakan dia akan bertanding dulu. Kemudian bila Saifuddin Nasution menawarkan diri, dia dengan hati yang besar telah mengatakan dia lorongkan untuk Saifuddin Nasution. The point is, di KL akan ada pemilihan, tapi belum dibuat lagi. Jadi rakyat akan tanya, macam mana kita nak yakin untuk PKR akan buat penukaran pucuk pimpinan ni apabila mereka dah menang? Itu yang menjadi isu di sini. Nah, balik kepada parti alternatif seperti Warisan Muda dan Pejuang. Kita dah bincang sebelum ni tentang keputusan PRN Johor, di mana sepatutnya parti alternatif memberi suatu harapan baru kepada rakyat. Tetapi akibat daripada keputusan ini, mereka pun kena yakinkan rakyat bahawa mereka sanggup berubah. Sama ada berubah struktur tadbir urus mereka, keterbukaan parti-parti mereka untuk masuk di bawah satu payung ataupun tidak. Tetapi di sini saya sedikit berbeza dengan saudara Ricky. Bagi saya, walau apa sekalipun, apa yang rakyat perlukan lebih sekarang ini adalah kedudukan perlembagaan dan perundangan yang kukuh untuk menentukan politik tu akan sihat. Siapa sekalipun gabungannya, apa sekalipun gabungannya, siapa sekalipun pemimpinnya, ataupun berapa penjuru sekalipun, mereka wajib diberi suatu keadaan yang sihat politik. Apakah itu? Antara lain, tidak boleh lari pada hakikat akta lompat parti, dengan gubalan yang perlu kepada pindaan perlembagaan dan juga akta, dua perkara. Dan kemudian kena ada juga akta dana parti, political funding laws. Selagi tidak ada political funding laws, maka kita akan sering, dan ini mungkin akan menarik perhatian Cik Din yang selalu risau tentang perkara ini, iaitu rasuah. Selagi kita tidak ada keberanian mana-mana kerajaan untuk mengadakan akta dana parti, maka kita akan menyebabkan siapa yang memegang kuasa akan cuba menarik duit daripada projek-projek yang di bawah tadbir urus mereka. Itulah dia rasuah. Tolak tepi isu 1MDB, tolak tepi isu perancangan-perancangan yang diberi, jualan-jualan vaksin dan sebagainya yang dikatakan kononnya ada juga melibatkan ketirisan wang. Ini berlaku dan boleh berlaku sebab tidak ada undang-undang dana parti, yang mana selama ini semua parti, sama ada Barisan Nasional maupun anggota Pakatan Harapan, semua tidak mahu undang-undang. Jadi bagaimanakah nak dapatkan kekuatan perundangan? Cara penyelesaian bagi saya, tak maaf kalau lebih sikit tapi saya nak lanjutkan, adalah untuk yang ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. Kali ketiga saya sebut perkara ini dalam tempoh penggal keempat. Ke bawah duli yang di-Pertuan Agong kena berani untuk mengambil kuasa melaksanakan budi bicara di bawah perkara 150 untuk mengisytiharkan darurat, secara khusus darurat politik. Politik dilumpuhkan, negara diurus tadbir, antara lain seperti mana yang dinyatakan saudara Regi oleh Council of National Leaders untuk menasihati baginda tuanku dan Perdana Menteri untuk mengadakan undang-undang yang perlu. Supaya bila perkara itu dibersihkan dan apabila jemaah menteri dah dilumpuhkan, tiada jemaah menteri, mereka tiada pilihan. Parlimen masih boleh dibuka. Undang-undang yang perlu melalui parlimen boleh dilakukan. Pindaan perlembagaan di bawah parlimen boleh dilakukan. Yang mana yang lebih penting boleh dibuat melalui ordinance. Yang mana yang lebih tergesa-gesa, minta maaf, boleh dibuat di bawah ordinance. Dan perkara itu dapat menyihatkan politik negara. Sementara mereka dalam politik dilumpuhkan dan negara balik ke landasan yang betul, barulah adanya pilihan. Itu adalah bagi saya perlu baginda tuanku fikir secara serius. Kita pernah cadangkan kepada baginda tuanku kali pertama pada 7 hari bulan Oktober 2020 apabila Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Tapi perkara itu kemudiannya, untuk pengetahuan para penonton, seperti yang telah kita bincang,
diubah oleh Kerajaan Perikatan Nasional pada masa itu dan dipohon darurat kesihatan pada 21 Oktober. Tapi telah ditolak oleh Agong. Dipohon lagi pada 12 Januari dan pada masa itu diberikan darurat kesihatan. Sepatutnya pada masa itu darurat politik supaya mereka-mereka yang mentadbir urus negara secara dengan tanpa keyakinan rakyat tidak perlu diberi kuasa tadbir urus. Kuasa tadbir urus diletakkan kepada di bawah Agong kepada pihak yang perlu, profesional dan orang yang ada pengalaman serta orang yang mempunyai keyakinan rakyat. Kalau perkara itu dibuat, kita tidak mungkin ada ketidakstabilan politik. Sejak itu sampailah Muhyiddin letak jawatan. Dan kemudian kali kedua, apabila Muhyiddin letak jawatan sekali lagi, kita sampaikan kepada Agong bahawa perlu dibuat mageran. Kita tidak hendak ketidakstabilan politik sejak 18 Oktober 2021 sampai tamat penggal ke-14. Masih tidak dilakukan. So, ini kali ketiga. Kalau misal kata Ismail Sabri dipaksa untuk menghadap baginda tuanku bagi tujuan membubarkan parlimen di bawah perkara 40 pasal 2 di perlembagaan, maka Agong mempunyai kuasa mengatakan kita tak nak. Tapi pada masa itu Ismail Sabri masih Perdana Menteri sebab belum ditarik sokongan daripada dia, sebab dia dah pergi menghadap tuanku. So dia boleh mengambil peluang. Kerana dah ditolak pembubaran, dia boleh bagi tahu kepada baginda tuanku patut menasihatkan adanya lumpuhkan politik supaya ada kestabilan, buatlah mageran. Dan dia masih Perdana Menteri dan dia boleh bagi cadangan kepada baginda tuanku apakah struktur mageran untuk melakukan perkara-perkara. Ini adalah untuk kepentingan negara. Dan juga kalau Ismail Sabri khawatir dia akan hilang kerelevanan politik, maka ini untuk dia sebagai naib presiden. Kalau dia tak ikut permintaan parti, ada kemungkinan sama ada dia dipecat, which is very drastic, ataupun sokongan majoriti UMNO akan ditarik balik daripada dia. Dan pada masa itu, political comeback bagi dia amat sukar. So sebaiknya dia sendiri sabotage dengan licik UMNO, ikut permintaan, minta bubarkan dan harap ditolak, kemudian nasihat buat mageran. Dalam keadaan itu, segala prinsip perlembagaan bahawa Perdana Menteri yang kononnya patut nasihat Agung pada setiap masa adanya Perdana Menteri telah akan diikuti mengikut perlembagaan. So, itu bagi saya adalah jalan terbaik, insya-Allah. Saya amat-amat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Haji tentang kebobrokan politik kita yang dah jadi orang Penang kata dalca. Contoh dalca yang dimaksudkan saya itu apabila tak silap saya pernah baca satu kenyataan yang dibuat oleh Menteri Undang-Undang. Wan Junaidah kan Wan Junaidi? Wan Junaidi. Wan Junaidi Itu trademark Tuan Haji. Wan Junaidi pernah berkata yang akta lompat parti seperti mana yang disebut oleh Tuan Haji akan dibentangkan di Parlimen pada penggal akhir ini, iaitu sebelum bulan Mac. Tetapi sehingga ke hari ini senyap, sunyi, sejuk, beku, tak ada. Bukan kata nak buat bulan puasa ni. Belum tahu lagi. Tak tahu lagi. Setakat ini menurut pengumuman kononnya mereka tarik balik. Betul. Untuk dibentangkan pada sesi yang tamat pada hari Khamis yang lalu. Dan mereka mengatakan akan dipanggil satu sesi persidangan khas pada bulan puasa. Tetapi minta maaf, kita sudah jelaskan isu ni. Pada masa yang sama kita telah mengatakan isu berkaitan RUU pindaan perlembagaan untuk anti lompat parti dan RUU akta anti lompat parti ini adalah berkaitan dengan 220 orang ahli parlimen. Mereka mempunyai kepentingan. Akta itu adalah berkaitan mereka. Jadi dah lama kita memberitahu kepada kerajaan RUU patut diberikan kepada pihak luar. Pejabat peguam negara, majlis peguam swasta, parti-parti sendiri untuk mereka kaji. Pihak NGO sebab kita nak tahu adakah section-section yang digubal di bawah RUU itu akan menyelesaikan masalah atau tidak, ataupun mereka akan menambahkan masalah lagi. Sebab perkara ini kita tak boleh serahkan kepada 220 orang. Majoriti mereka mempunyai kepentingan. Mereka akan luluskan satu undang-undang yang tidak akan menjadi efisien langsung. Kemudian mereka salahkan kena buat pindaan.
Jadi bagi saya, kalau kita dah tak percaya kepada mereka, mereka wajib bagi perkara itu kepada kita untuk kita semak dan kemudian wajib lakukannya pada sesi bulan puasa. Tapi saudara Cik Din, saya tak kejut kalau datangnya bulan puasa mereka mengatakan kami masih menanti feedback daripada stakeholder. Jadi kita kena tangguhkan. Betul. Inilah sifat kerajaan yang kita ada. Daripada hari ke hari, isu ke isu berubah-ubah. Saya secara amnya, saya lihat perkara ni, saya risau sebenarnya bila kita buat topik ni. Kenapa saya risau? Sebab Luahkan kerisauan itu. sebab kita tahu punca masalah ni adalah defisit politik. Defisit kepercayaan politik rakyat kepada parti politik. Kerana apa? Kerana amalan politik perhatian di parti-parti politik Malaysia ni, saya nak kata apa? Dinosaur pun lagi teruk daripada dinosaur. Jumut pun lagi teruk daripada jumut. Dah outdated. Kalau kita tengok dalam industri negara kita, bidang-bidang lain, sosial, ekonomi, kita dah maju ke depan dah. Tapi sistem politik, sistem parti politik di negara kita ni masih lagi zaman sebelum mereka lagi. Yang tu saya setuju juga. Masih lagi pakai warlord, masih lagi pakai, kalau tengok PAW, UMNO ataupun mana-mana persidangan parti politik, mesyuarat agung mereka, you boleh ambil tahun 70-an punya video, you ambil sekarang video sama je. Dan retorik-retorik Tak ada dia, beza. hidup Melayu lah, apa semua lah, hidup Malaysia apa semua sama je. Tapi daripada segi urus tadbir negara itu sendiri, dengan tak ada perubahan. Sedangkan negara telah berubah ke zaman yang baru. Cabaran-cabaran lebih mencabar. Dulu kita tak ada dengar tuntutan asing terhadap Malaysia. Kita tak ada dengar pasal keyakinan pelabur-pelabur. Dan kita tak ada dengar polemik pelabur-pelabur antarabangsa di luar dalam memilih destinasi pelaburan mereka. Dan semua ini memerlukan ada kaitan dengan sistem urus tadbir negara untuk memberi keyakinan pada negara luar, dari pihak luar. Tapi sistem pentadbiran kita masih sama lagi. Masih lagi dalam kepompong syok sendiri mereka. Dan yang saya merisaukan saya adalah sistem politik kepartian ini semakin lama saya nampak semakin merosakkan, boleh kalau saya izinkan saya menekan merosakkan semangat perlembagaan di dalam urus tadbir negara, terutama di dalam parlimen itu sendiri. Saya rasa dah tak parah dah. Dan saya setuju dengan Tuan Anil, disebabkan ini yang di Pertuan Agong wajar memikirkan bahawa ini satu ancaman kepada sistem demokrasi, pentadbiran negara dan perlembagaan. Sedangkan mereka ini semualah 222 orang ahli parlimen yang merupakan ahli politik, pemimpin politik, mengangkat sumpah jawatan mengatakan dia akan menjaga dan meluahkan perlembagaan. Tapi sebaliknya mereka melakukan yang lain. Di negara lain pun ada parti politik, ada parlimen. Tapi taklah sehingga macam di Malaysia ni. Kita nampak jelas parti politik dibawa masuk ke dalam parlimen. Di mana dalam perlembagaan tak disebut pun nama parti politik ni. Saya dah berulang kali sebut benda ni dah. Dan saya rasa itu rakyat kena fikir. Sebab rakyat juga merupakan ahli kepada parti-parti politik ni. Dan rakyat kena desak kepada pimpinan politik supaya memikirkan sebenarnya parti politik ni apa benda dia. Kamu kata parti politik ni untuk memimpin negara. Bagaimana kamu nak pimpin? Ikut budaya politik parti-parti kamu? Tak boleh. Dia kena ikut perlembagaan. Habis pilihan raya, jadi ahli parlimen, buang topi parti politik. Kamu kena pakai topi ahli parlimen, wakil rakyat. Tak kira parti mana pun kamu kena berada. Sebab itu tak ada apa. Kalau buat begitu, dia takkan ada konflik. Tapi kalau masih lagi mungkin, aku wakil UMNO, aku wakil pejuang, aku wakil DAP dalam parlimen, orang bawah ni dekat luar ni, parti politik ni akan kata, aku nak sesuatu. Itu yang berlaku dalam negara kita. Dan itu yang rakyat dah mula jelak. Dan dah mula muak tengok. Dan kalau selagi benda ni tidak diperbetulkan, setiap kali pilihan raya, rakyat akan dihidangkan hidangan basi yang dipanaskan kembali dan disuruh pilih. Mana sana kamu nak? Ini dah sebulan basi, ini dah seminggu basi, ini dah 2 minggu basi. Kamu pilih benda basi ni. Ada yang dah 20 tahun basi. So, itu yang saya bimbang.
kebimbangan Cik Din tu saya amat setuju. Kalau nak tengok fashion show, boleh tengok di bangunan Parlimen ketika 220 orang. Bukan semua, tapi kebanyakan. Kalau pemimpin-pemimpin UMNO, kita boleh tengok suitnya bernilai puluhan ribu. Jam tangannya bernilai mungkin ratusan ribu. Kasut mungkin berpuluh ribu. Saya tengok satu video di Parlimen di Ireland. Ahli Parlimen dengan pakai baju sejuk ya, dengan jaket. Tapi memperjuangkan hak rakyat di Ireland, di Parlimen Ireland tu, wow. Awesome. Pakaian biasa. Di Malaysia, ada yang takut PRU diadakan. Ada yang berdegar-degar kerana menang di Johor dan di Melaka. Saya nak tarik perhatian itu kepada saudara Reggie. PKR Pakatan Harapan mendandatangi MOU. Okey? Macam-macam ada lah dalam tu. Ada akta lompat parti yang tak dibentang pun ada juga dalam tu. Saya pun tak tahulah MOU dia orang untuk apa. Yang paling menentang keras untuk PRU 15 adalah Pakatan Harapan. Adakah apa pandangan Reggie sendiri bersetuju kenapa mereka takut pilihan raya diadakan ataupun memang sepatutnya tidak ada pilihan raya sehinggalah tahun depan? Saya tidak fikir just to clarify, kita tak mau masuk spekulasi politik. Is that what I understand? Okay. Saya tidak fikir Pakatan Harapan takut nak masuk pilihan raya. Tapi saya akan setuju jika ada pihak yang mengatakan mereka mungkin masih sedang bercatur formula atau resolusi terbaik sebelum diadakan pilihan raya. Saya ada satu pendapat yang agak berbeza dengan beberapa pihak yang telah saya kemukakan kepada penonton saya berkenaan dengan mengapa saya katakan Pakatan Harapan sebenarnya sedang bercatur ingin masuk pilihan raya tetapi tertunggu-tunggu sehingga satu perkara dapat diselesaikan, iaitu kemungkinan Anwar menjadi calon Perdana Menteri. Jadi izinkan saya menjelaskan pendirian saya. Ia adalah satu perspektif yang unik. Kemudian saya akan minta pandangan Tuan Hanif dan tuan-tuan moderator. Jadi saya nak sentuh juga isu anti lompat parti pada penghujung hujah saya. Baik. Saya nak mulakan dengan berkata, perjuangan Anwar adalah untuk Anwar Ibrahim. Perjuangan Anwar bukanlah untuk rakyat. Ini pendirian peribadi saya dan saya kekal dengan pendirian ini. Jadi peribadi saya, perjuangan Anwar adalah untuk Anwar Ibrahim. Dan Anwar telah mencuba berbagai cara untuk menjadi Perdana Menteri sampai duduk dengan press conference with a poker face and tell saya ada majoriti yang meyakinkan beberapa hari sebelum PRN Sabah barangkali untuk cuba menang dengan satu kemenangan gemuruh di Sabah, kemudian tunjukkan kepada semua tengok rakyat ingin saya jadi Perdana Menteri. Tetapi sebaliknya telah berlaku di Sabah, rakyat beri satu tamparan kencang kepada PKR menandakan rakyat tidak ingin Anwar dan seterusnya kita telah lihat kehancuran PKR dalam pilihan raya di Melaka dan di Johor. Kemudian Sarawak. Di Sarawak kesannya telah diterima oleh sekutu Anwar iaitu DAP. Okay. Jadi kemudian setelah membuat press conference tersebut, akhirnya Anwar menghadap Yang di-Pertuan Agong. Saya fikir, saya tidak tahu, saya tidak berada di sana. Saya fikir mungkin untuk menjamu selera, kopi dan sebagainya, tetapi tidak ada sebarang hitam putih sokongan majoriti meyakinkan yang telah diberikan oleh Anwar. Jadi saya nak rumuskan buat permulaan hujah saya, Anwar berjuang untuk Anwar, dia memang nak jadi Perdana Menteri. Saya rasa walaupun penonton ni majoritinya mungkin tidak nampak bukti dikemukakan oleh saya, tapi saya rasa inilah sentimen majoriti rakyat Malaysia. Baik, sekarang kita beralih dari isu Anwar nak jadi Perdana Menteri. Mengapa saya bangkitkan isu ini? Sebabnya, sebenarnya jika ada apa-apa persetujuan, perjanjian ataupun resolusi PKR ke arah pilihan raya, mereka akan melihat what is going to happen to Anwar. Malah, masalah pembangkang sekarang is also about Anwar. In fact, going further, before Sheraton move happened because of Anwar indirectly. Because PPBN guna Anwar sebagai alasan dia mungkin akan jadi Perdana Menteri, kita kena keluar. Jadi it boils down to Anwar. Okay. So sekarang ni, kalau dia nak masuk pilihan raya, dia lihat Zahid tengah cemas.
Jawab soalan saya. Zahid tengah cemas untuk adakan pilihan raya awal. Anwar memang akan memikirkan andai kata pilihan raya sudah berakhir, BN tak jadi kerajaan, ada peluang saya atau PKR membentuk gabungan dengan BN, mungkin saya boleh jadi calon Perdana Menteri kerana saya jadi penyelamat Barisan Nasional. Dan ini satu-satunya cara bagi Anwar, the only light at the end of the tunnel. Tetapi persoalannya, untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional, Anwar kena pastikan Zahid kekal sebagai Presiden UMNO. Untuk pastikan Zahid kekal sebagai Presiden UMNO, Anwar kena pastikan pilihan raya diadakan sebelum pemilihan UMNO. Maknanya, pandangan saya, apa yang saya lihat sebagai pemerhati politik, sekarang saya pakai topi pemerhati politik, Anwar wants to make sure pilihan raya berlaku secepat mungkin. So, ini menjawab soalan anda bahawa, you said, is PKR or Pakatan waiting? No, I feel they want the election soon. Cuma sekarang, Anwar tertanya-tanya kedudukan dia. Okey, sekarang kita masuk Ismail Sabri. Ismail Sabri dalam keadaan tertekan sekarang. Okey, kalau andai kata dia ketegak, dia tidak ingin bubar parlimen. Okay. Zahid ada dua pilihan. Pilihan pertama, dia tunggu sehingga 31 Julai. Kemudian, kluster mahkamah tarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Kes tidak akan lanjut MOU. Kerajaan Ismail Sabri akan tumbang. Cuma mereka takut kalau Agong setuju bubar parlimen tetapi tidak cetus pilihan raya. Jadi mereka perlu sokongan menteri-menteri. Okey, itu satu. Tetapi ada pilihan kedua. Saya masuk perjanjian dengan Anwar. Sorry, saya masuk spekulasi sikit. Ya. Saya masuk perjanjian dengan Anwar. Dan saya kata Anwar, BN jadi Perdana Menteri separuh penggal, kemudian Anwar jadi Perdana Menteri separuh penggal. Apa pun, benar atau tidak apa yang saya katakan, saya tidak minta persetujuan daripada sesiapa, benar atau tidak, tetapi Anwar, his track record shows he will go towards negotiation that can try to make him Prime Minister. Now, ini adalah kes desperado dengan desperado. And this is a very dangerous situation kerana desperado dengan desperado, bila cuba cetus pilihan raya, apa jua yang kita tidak jangkakan boleh berlaku, termasuk perjanjian Anwar jadi Perdana Menteri selepas tempoh tertentu. Ini menyokong hujah jika pilihan raya diadakan sekarang, ianya adalah atas landasan platform yang bahaya, yang salah, dan ini mengukuhkan hujah bahawa seharusnya yang di-Pertuan Agong tidak benarkan pilihan raya ini berlaku. Okay. Boleh saya komen dulu? Silakan. Sebagai Mahrin. Sebagai Mahrin. Mahrin. Sebagai Mahrin, saya komen isi dia. Saya dengar isinya, bukan pada you, lagi. Isinya itu, kemungkinan itu, saya sebagai rakyat Mahrin, saya nak muntah. Tak habis-habis berkomplot sesama politik kepartian. Lagi sekali saya cakap, ini secara jelas amalan politik kepartian dah hijack dalam amalan menubuhkan parlimen kita. Betul. Saya rasa ini memang tak boleh benarkan. Cukup lah. Dan tapi nak halang benda ni, orang kata totok pemimpin parti politik yang ada sekarang ni memang susah pun. Nak hempuk kat dinding Istana Negara pun dia buat juga, pecah di sentuh balik dia buat lagi. Garanti punya. So bagi saya lah, sebenarnya di piagam rakyat, saya rasa kalau ada PRU lepas ni, saya rasa kita perlu gerakkan balik. Kita kena kempen kepada rakyat. Tak kira lah hampa nak siapa jadi Perdana Menteri pun, siapa sekali calon sekalipun, hampa tak nak buat pindaan 4 parti sekalipun, kita kempen setiap calon, tak kira mana saja parti politik, bukan buat perjanjian sesama mereka, tetapi buat perjanjian dengan rakyat seperti mana kita buat di Melaka. Kalau kami buat 1, 2, 3, 4 ni, kami hilang kursi. Sebab apa? Ini saya nak beri penerangan lagi kepada penuntut. Perjanjian sesama ahli politik dan parti mereka tak pakai. Sebab kalau berlaku apa-apa, mereka tak boleh bawa ke mahkamah. Sebab hal parti di mana perjanjian itu berlaku dengan parti tak boleh bawa ke mahkamah. Itu semua temberang semua tu. MOU semua ni. SD semua temberang. Tapi kalau perjanjian satu hala, apa dia? Unilateral contract dengan rakyat boleh bawa.
heret mereka ke mahkamah untuk kosongkan kursi itu kalau mereka yang rakyat tak suka. Saya rasa itu saja cara dia. Mungkin kalau saya boleh lebarkan sedikit, mungkin ada para penonton tak ingat ataupun tak begitu faham dengan apa yang telah dibuat di PRN Melaka. Di PRN Melaka pada masa itu secara jujurnya, sebenarnya calon-calon bebas tu dia orang pilih ataupun dia orang menawarkan diri menjadi calon secara peribadi. Kemudiannya mereka menjemput piagam rakyat untuk bantu menyelia. So, maksudnya piagam rakyat yang terlibat di PRN Melaka bukan memilih calon. Itu rakyat kena faham. Tetapi kita demi rakyat, demi konsep keperlembagaan, kita bantu. Apa yang kita bantu, apa yang Cik Din cakap tadi adalah yang pertama sekali. Sesiapa calon pun telah menawarkan satu tawaran kepada pengundi. Kalau anda pilih saya, dalam tempoh 12 bulan, selepas persidangan Dun Melaka hari pertama, saya akan buat ini. Ada tawaran dia. Apakah yang dia akan buat? Tertakluk kepada kuasa yang ada dalam Dun Melaka. So, pada masa itu, seperti rakyat pun tahu, dia orang dah muak dengan lompat-lompat parti. Jadi walaupun lompat parti ni untuk parlimen terletak di Persekutuan Malaysia. Tapi setiap Dewan Undangan Negeri, dia tertakluk kepada undang-undang tubuh negeri tersebut. Jadi kena juga ada pindaan dan enactment lompat parti di negeri masing-masing. So, pada masa itu, kami telah draftkan satu perjanjian unilateral. Makna kata tak payah sign dengan siapa pun. Saya tawarkan, kalau awak pilih saya, ini janji saya. Dalam 12 bulan, saya akan sediakan, saya akan gubah, saya akan bentangkan kepada speaker untuk speaker masukkan dalam senarai mesyuarat DUN. Jadi dalam 12 bulan kalau saya dah buat apa yang patut saya buat, apa yang saya janji. Sama ada speaker nak bentangkan untuk debate atau tidak, itu tertakluk kepada kejujuran kerajaan negeri Melaka pada masa. Tapi tekanan boleh dibuat. So, itu perjanjian. Kemudian kalau saya mungkiri perjanjian, maka saya letak jawatan pada hari pertama selepas 12 bulan. Kalau saya tak letak jawatan, maka surat-surat peletakan jawatan saya boleh digunakan pakai oleh SPR, boleh guna pakai oleh speaker. Katalah SPR dan speaker tak nak guna pakai sebab semua ada konspirasi politik. Maka saya bagi aku janji. Saya bagi kebenaran kepada piagam rakyat mewakili 1% daripada jumlah undi majoriti saya. Bawa saya ke mahkamah. Dan pada masa itu saya tidak boleh lawan kes. Inilah perjanjian. Maknanya cukup cantik. Tak ada melibatkan parti. Dan lagi satu, saya rasa lepas ni, mana-mana parti nak menawarkan manifesto ke janji-janji manis semua ni, buat dalam bentuk ini kalau berani. So kami back to that, kalau saya rumuskan, maksudnya apa yang kami sampaikan, kalaupun parti Barisan Nasional sekalipun, parti Pakatan Harapan, jika ada Pakatan Harapan pada PRU15, dan yang lain alternatif, serta gabungan-gabungan bebas jika ada calon bebas, patut bagi aku janji ini. Apa nak buat? Sebagai individu. Sebagai individu. Walaupun dia calon Barisan Nasional, dia kena bagi. Katalah bertanding di Parlimen Tanjung, Pulau Pinang. Dia kena bagi aku janji ini. Dan suatu gagasan bebas. Itulah sebabnya apa yang Saudara Regi cakap, saya juga ada sedikit persetujuan saya, iaitu penubuhan gagasan perjuangan nasional. Gagasan itu boleh mewakili rakyat untuk mengambil, di mana piagam rakyat boleh terlibat dan pihak-pihak lain untuk mengambil tindakan bagi pihak, katalah menang majoriti 1,000 sahaja. Apakah 1% daripada 1,000? 10 orang. Dan tak ada syarat 10 orang tu kena bukti dia undi orang tu. Tak. Selagi 10 orang, yakni 1% daripada majoriti boleh bawa. Itu dia isu. Dan itu tidak boleh ditolak oleh mahkamah. Sebab itu adalah tawaran calon tu sendiri. Bukan parti. Bukan parti. Sebab parti macam dia cakap tadi. Sebab pilihan raya ni, dia bukan antara calon dan parti. Nampak tak? Dalam perlembagaan kita, pilihan raya ni adalah proses rakyat memilih kerajaan. Rakyat memilih pemimpin. Yang hampa duk kalut calon dengan parti politik, pemimpin politik ni apa hal? Betul. Dengan bosku ke bosmu ke abahku, abakau ke abah kambing ke, apa hal? Patutnya mereka calon dengan rakyat. Dan rakyat kena faham tu.
Saya ada satu soalan Tuan Haji. Yes. Sebelum itu, Makcik Leha di Kangak Perlis, umur 60 tahun bekerja buat sawah padi, pun tahu Muhyiddin Yassin telah menyalahgunakan perlembagaan negara di zaman pentadbiran beliau. Pakcik Saleh di Kelantan, nelayan, juga pun dah tahu Najib menyangak ataupun menyamut. Uncle Candy di Rumah Panjang di Miri, Sarawak juga tahu 47 pertuduhan Zahid Hamidi di arah bela diri. Begitu juga Uncle Muniandi tahu si penyangak buat walkabout di Pulau Pinang baru-baru ini. Maksudnya, semua rakyat Malaysia celik, peka dan tahu segala-galanya melalui dunia tanpa sepadan di hujung jari. Tetapi Haji, ini tetapi, Baik. itu saya cerita Marhain dah cukup terror. Tapi kenapa pemimpin-pemimpin masih lagi pengap dan tak nampak benda itu, dan mereka menganggap rakyat senang diperbodohkan dan senang dipergula-gulakan. Sebab dia pun bodoh. Kenapa begitu Tuan Haji? Itulah dia. Seperti mana yang kita telah tekankan berulang kali. Nilai keikhlasan, kejujuran berpolitik di Malaysia telah runtuh. Setiap ahli politik, sama ada yang menghadapi tindakan-tindakan jenayah, sama ada pihak Najib Razak, Zahid Hamidi, maupun di pihak Pakatan Harapan, you ada Lim Guan Eng, you ada Said Sadiq menghadapi. Tak kisah siapa pun. Yang lain di belakang mereka ni pun masih mengharapkan kepentingan peribadi. Bukannya mereka berkhidmat kepada rakyat. Konsep politik tu kotor sebenarnya bukan politik tu kotor. Politik adalah benda suci. Yang mengotorkan politik adalah orang yang memanggil diri mereka ahli politikus. Yang memang busuk dan kotor seperti tikus. Jadi mereka yang ada dalam sistem politik sekarang ni adalah berperangai sifat tu majoritinya. Jadi kita kena bersihkan perkara ni. Untuk bersihkan perkara ni, dia turun ahli-ahli dalam parti, ahli-ahli pengurusan, tahap pertengahan dan ahli-ahli biasa. Mereka ni pun sama. Pergi parti mana pun, apa yang aku dapat. Jadi bila ada calon-calon atau bila ada para pemimpin yang masih nak buat comeback contohnya, daripada dibelenggu dengan masalah-masalah moral, masalah-masalah jenayah dan sebagainya, maka mereka rela. Rela sebab mereka mengharapkan orang yang dipercayai ada duit-duit berkenaan akan memberi separuh, sebahagian, sedikit kepada dia. Dan sedikit itu pun dah cukup lah untuk dia. Baik daripada kosong. Itulah nilai politik di Malaysia sekarang ini. Semuanya adalah angka ringgit dan sen. Yang kita tak boleh terima. Rakyat tak boleh terima. Majoriti rakyat bukannya ahli politik. Majoriti rakyat bukan ahli parti. Jadi rakyat sendiri kena yakin anda adalah majoriti. Yang ahli parti Barisan Nasional, ahli parti PKR, DAP, Amanah, Pejuang, Warisan Muda dan sebagainya adalah minoriti. Saya pernah katakan beberapa kali dalam rancangan live ya. Kita ada berapa penduduk Malaysia sekarang? 32 juta. Kita ada berapa rakyat yang menjadi ahli parti politik? Berapa juta? Kalau ambil majoriti UMNO mengatakan 3.3 juta. 6 juta. 6 juta daripada 32 juta. Come on lah rakyat Malaysia. 6 juta orang ni, you nak bagi dia kawal parlimen kita, tak masuk akal weh. Memang sebab itu saya kata, saya bukan anti parti politik, tetapi saya anti parti politik yang mengamal politik kepartian yang ada sekarang di Malaysia. Sebab dia tak tahulah, dia zaman bila tak tahulah, zaman Landung Pak Kaduk mana pun saya tak tahu. Zaman Rumah Wangsa pun Landung pun tak ada buruk perangai macam ni sekarang. Saudara Cik Din ni, dia tak mau jadi moderator dah. Betul. Jadi, Kali ni saya nak dua. Jadi, saya nak kena tuju satu soalan untuk dia ni. Okey, Cik Din. Saya ada pernah menerima satu soalan daripada Marhain di Inspirasi Rumah Adat tentang mengatakan parti UMNO kini tak relevan kerana Zahid Hamidi nak membebaskan Zahid Hamidi dan juga Najib dan juga kluster mahkamah yang lain. Dia kata pula parti Bersatu pun tak relevan. Okey, sebab inilah bapa pengkhianat mandat rakyat, tak pernah berlaku. Dia kata pula parti PAS lagilah, dia kata na'udzubillah, dia kata dalam persoalan dia tu.
duk guna dalil dan macam-macam untuk kepentingan peribadi. Saya tanya balik, saya reply jawapan tu, saya kata Parti Pejuang. Dia kata Parti Pejuang pun tak boleh tuan. Sebab itu Parti Kedah. Parti Pejuang patutnya Parti Nasional, tapi Parti Pejuang Parti Kedah. Tak kisahlah, apa pun itu tanggapan mereka. Itu tanggapan marhai. Jadi saya nak tanya Cik Din, kalau semua dah tak relevan, semua parti dah, rakyat tengok dah tak relevan, apa lagi yang kita ataupun pemimpin nak dengar? Sebelum Cik Din jawab. Okey, ini yang baik. Okey, silakan. Sikit saja. Kalau semua dah tak relevan, sebab itulah aku kena istiar magiran. Bersihkan semua. Supaya semua boleh ada harapan jadi relevan sikit demi sedikit. Itu sebab rakyat kena sokong magiran. Silakan. Tuan ni dah menjawab soalan tadi. Tapi saya nak tambah sedikit ya. Sebenarnya macam saya kata tadi, saya bukannya anti parti politik. Saya cuma anti amalan parti politik kepada yang ada di Malaysia sekarang. Kita kena berubah sebenarnya sebab zaman dah berubah. Mungkin pada waktu tahun 70-an, 80-an, pada zaman tu, ya, apa yang tuan buat tu relevan pada waktu itu. Ya. Tapi kita nampak sebab Tun letak jawatan sejak zaman Pak Allah, kita dah nampak benda tu dah cacah marba. Come on lah. You ada Perdana Menteri, you ada tingkat 4 lagi. Kalau saya orang asing, pelabur asing dengar, I want to see your Prime Minister, but I need to go to your 4th floor first. What the FUTK of this? Itu yang tu tong. Kemudian pergi macam-macam lagi. Masuk zaman Najib semua. I kena jumpa dengan bini dia pula. My God, why is this, man? Nampak tak? Betapa jumutnya kita punya sistem politik negara ni. Kotor tau. Dan ini dah masuk dalam pentadbiran negara. Dah masuk dalam perlembagaan. Dan kalaulah perlembagaan kita pun nak cacah marba macam ni, sebenarnya negara macam mana? Cik Din, perlembagaan kita tidak cacah marba. Tak, maksud saya cara pelaksanaan tu. Yes. Ya? Saya setuju. Kemudian kita tengok contohnya lah cara beberapa dewan speaker sekarang dan sebelum ini yang budak sekolah tengok pun apalah hampa buat ni. Kita tengok AG pun dia ni bisu apa. Kita tengok SPRM dia ni betul tak betul cakap ni, kecasat ni seabang, seadik, seapa Wujud tak wujud ni? Wujud tak wujud kan. Ini semua pegawai tinggi kerajaan. Apa ni sebenarnya ni? So kita rakyat yang majoriti bukan ahli parti politik, sebab yang parti politik, yang ahli parti politik cuma 6 saja, kena bersuara dalam hal ni. Kita kena bersuara. Dan yang saya sedih adalah penganalisa politik. Profesor, datuk-datuk yang tansi penanisa, lecturer yang terkemuka di UM lah mana-mana semua tu kan. Hampa duk janganlah buat analisa meripik lagi. Betul. Direct to the point. Betul. Negara kita ada perlembagaan, kita kena luhurkan perlembagaan, ikut perlembagaan kita. Tak boleh. Mereka kena jaga gaji setiap bulan kerajaan bayar. Sebab tu mereka, itu saya jawab tu Cik Din. Betul. Sebab tu mereka jadi hangguk-hangguk, geleng-geleng. Kalau itu jawapannya, kita memang menuju kehancuran. Tapi Cik Din, kalau dia menjawab sebagai moderator, saya nak tanya dia tu. Tanya dia pula. Orang tak pernah tanya dia lagi. Kalau itulah keadaan mereka, tak boleh sebab gaji masuk bulan-bulan. Maka apa bezanya mereka ada penganalisa ini? Tokoh-tokoh yang berjawatan, yang berdigri PhD dan sebagainya. Apa beza mereka dengan pemimpin politik yang menghadapi pertuduhan di mahkamah? Sama ada politik moral yang bawah. Betul. Yang mementingkan kedudukan dan jawatan untuk memberi pandangan palsu dan hina. So, kita semua rakyat kena berubah. Bukan saja ahli politik. Betul. You want others to change, 3 jari, selalu saya kata 3 jari akan menuding balik kepada kita. Kita kena ubah. Sebab itulah saya, begitu juga dengan Tuan Haji dan juga 2 rakan baru kita pada malam ini menghormati anda semua. Kerana kami semua bukan pemimpin. Tetapi sambutan yang diberikan oleh anda mengalahkan pemimpin-pemimpin politik. Tengok saja di sini, love tak berhenti-berhenti. Saya tak tahulah. Love yang mana satu. Semua muka. Semua all-timer dah. 4 series, 5 series. Tak apa. Apapun, terima kasih kepada anda semua. Kami berada di sini kerana anda. Dan kami terus sentiasa berkata, anda semua juga kena bersuara. Negara kita semakin hari semakin dipandang hina. Dipandang hina.
Saya pun juga ada kawan di luar negara. Begitu juga dengan rakan-rakan saya. Semua malu. Rakan saya bekerja, orang Pulau Pinang, duduk bekerja cari makan di UK, malu melihat video Najib Razak di Walkabout Penang disambut dengan macam-macam sorakan. Kenapa jadi begitu, Regi? Saya nak sentuh, actually saya nak celah tu, tapi terima kasih tu. Kenapa jadi macam tu, Regi? Pasal babak Penang ni, saya nak kongsi sedikit. Saya asalnya dari Pulau Pinang semenjak saya... Ini semua orang Pulau Pinang. Majority. Majority saya je orang Selatan ni. Semenjak masuk USN 1994, saya tak tinggalkan Penang for 25 years. Kemudian di Klang Valley hanya sekitar 3-4 tahun. Jadi di Penang ni, especially semenjak pilihan raya 2000 yang pertama yang jadi tsunami di Pulau Pinang 2008. Masa tu Datuk saya rapat dengan pengerusi MCA di Pulau Pinang, Datuk Koi Kahwa. Jadi saya sebenarnya lebih kepada MCA, berkempen untuk Koi Kahwa di Bukit Gelugur. Dia melawan Karpal Singh. Bukan, Karpal Singh waktu tu. 2008 lah. So masa tu saya ingat lagi, saya bergiat dengan kumpulan-kumpulan politik di dalam Pulau Pinang selepas itu yang kenal betul dengan persatuan-persatuan Cina, walaupun saya tak kenal peribadi, but how they operate. Ini kita cerita persatuan-persatuan Cina ni, saya rasa abang pun orang Penang mesti tahu. Bukan hanya kita cerita. Ini orang negara Johor. Okey. Orang Penang belah ni. Lepas tu kita masuk Johor pula. Okey, belah Penang. Penang sebut line clear, semua orang teruja. Jadi persatuan-persatuan ni jangan kata mereka mengawal, they have a kind of control on the Chinese community in Penang yang tidak sepertinya di negeri-negeri lain. Dan mereka mengawal industri-industri tertentu yang rapat dengan mereka, kongsi-kongsi tertentu, tokong-tokong, dan persatuan-persatuan Cina yang persatuan berdasarkan suku kaum. And I don't know what's the term for it, like Tionghoa. Jadi mereka besar, dan perwakilan yang ulung di sana adalah Dewan something, Dewan Perniagaan Cina. Okey, PCCC. Mereka ni, perwakilan mereka dari sudut keahlian lebih 10,000. When you talk about Penang, when you talk about Chinese, you are talking about Dewan Perniagaan ni. Baik. Najib sampai ke Pulau Pinang. Ini cerita Najib sampai ke Pulau Pinang. Tapi stop dulu. Najib sebelum tu dia sampai ke Johor. Najib sampai ke Johor. Jadi ada saya ingat, saya nak narrate kepada audience. So correct me if I'm wrong. Saya rasa audience cepat-cepat masuk Facebook Najib pun, you will see I'm not wrong. Najib keluar satu posting Facebook. Dia kata, dia nak balik ke KL. Tetapi diminta oleh rakan-rakan stay back. Tak apalah, dia stay back. Dia suruh rakan-rakan bawa ke tempat tertentu. Kemudian muncul gambar Najib duduk bersalang dengan beratus-ratus Cina. Teknikalnya, kalau anda baca, Najib tak menipu. Tetapi saya adalah orang pertama yang saya suarakan. Saya kata ini memang modus operandi Najib yang biasa untuk timbulkan persepsi. Kalau anda baca, persepsi ditimbulkan. Saya tak kata dia menipu. Persepsi ditimbulkan. Dia dibawa ke satu tempat di mana beratus-ratus orang Cina duduk tunggu dia. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, Johor China Press, dan tidak ada media yang nak bawa. Saya bawa seorang Cina, kami terjemah sama-sama, kemudian saya bawa. Presiden persatuan ke apa di Johor, dia kata tokong tu, ini isu sensitif. Kita tak nak orang politik masuk politikkan isu dan sebagainya. Ini isu sensitif. Najib datang tanpa dijemput dan kami kesal. Ya, saya ada baca benda. So dia timbulkan persepsi. Okey, sekarang kita balik ke Pulau Pinang. Dia sampai ke Pulau Pinang. Saya lihat gambar terus, saya dah cam 2-3 orang. Itu terancam. Itu dikerah sana kat luar airport untuk menimbul persepsi. Kemudian bila sampai lagi ke satu lokasi, bosku, itu terancam. Saya kenal ramai muka sana. Saya tahu sebab Najib dulu, masa saya pro Najib, very many years, masa saya bodoh dulu. Okay? Masa saya bodoh, zaman kegelapan dulu. In 2013. Najib secara tidak langsung pentadbiran dia telah mewujudkan satu kumpulan di Pulau Pinang namanya Brother Satu Malaysia. Ini adalah untuk mengumpulkan kumpulan-kumpulan Cina, Melayu dan sebagainya untuk melawan DAP.
Saya tahu sebab saya terlibat secara tak langsung. Ya? Dan saya tak nak cerita penaung kumpulan itu yang akhirnya datang membuat ucapan, kerana kalau saya beritahu, esok penaung itu yang sekarang ni merupakan menteri tidak puas hati dengan saya. Jadi apabila saya lihat modus operandi dia sama, semua orang sana tu terancang benda tu dikerah. Jadi itu yang saya lihat, dan saya lihat muka-muka yang ada sana, termasuk pemimpin MCA yang sebenarnya organize benda tu. Apa yang terjadi? Najib kata, dan satu persatuan kecil, dia kata orang Cina mengalu-alukan Najib. Saya fikir ini tipu ni, tapi saya tahan, saya hold, sebab saya tahu PCCC tak akan berdiam diri. I know them very well. Keesokan harinya Presiden Dewan Perniagaan Cina make statement, not true. Orang Cina tak mengalu-alukan Najib sebab Najib disabit bersalah. So itulah Najib. Dia sampai ke Pulau Pinang untuk timbulkan persepsi. Jadi persoalannya mengapa dia timbulkan persepsi. Jadi izinkan saya untuk memberi pandangan saya bahawa Najib sedang sebenarnya cuba meyakinkan Istana Negara buat pilihan raya. Sebab kita sekarang tengok BN kuat. Kita sampai Penang, Chinese are with us. Saya nak celah sikit lagi. Dalam dunia tanpa sepadan, ini bidang saya. Bukankah marketing itu penting? Very important. Dan jadi Najib menggunakan segala tip beliau untuk marketing. Dari sudut itu, saya nak tabik hormat kat Najib. Ya, kerana itu saya tabik hormat dia. Kerana Najib telah belajar daripada DAP sebelum PRU14 how to play with cyber troopers, how to play with perception. Kemudian dia telah kalahkan DAP dengan perception play. Dari sudut itu, kita di belah alternatif harus malu. Betul. Di dunia tanpa sempadan sekarang ini, walaupun kita labelkan dia penyangak, penyamun, anda boleh melihat sendiri di Facebook beliau. Posting beliau. Dan paling yang kita yang bijak, pandai, cerdik, ini memang kita tengok sedih. Bagaimana penyangak disambut, pergi walkabout supaya ada pilihan raya. Jadi saya nak balik pada Hadi Haji. Sebenarnya saya cuma tertarik dengan pelebaran isu Najib dengan cukup tepat dan agak komprehensif tadi. Cuma saya nak bagi rakyat faham. Bagi saya bukan soal tabik hormat kepada sesiapa pun. Itu hak masing-masing selagi mereka berada dalam politik. Tapi tentang Najib ni ada dua perkara saya nak sentuh. Yang pertamanya, isu tentang pertuduhan jenayah dia, cabitan kes SRC dia setakat ini yang ada rayuan, dan perbicaraan-perbicaraan khususnya 2.6 bilion 1MDB yang masih berjalan. Itu adalah urusan mahkamah. Ya. Kali ianya telah dituduh di mahkamah, itu adalah urusan mahkamah. Biar mahkamah buat keputusan. Sampai selesai, barulah kita boleh mengatakan bahawa atau kita boleh mengharapkan sama ada dia masuk penjara ataupun tidak. Tetapi bebas daripada itu, saya nak rakyat faham satu perkara tentang Najib Razak yang menghadapi pertuduhan-pertuduhan ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan membaca pembelaan yang Najib tampilkan untuk selamatkan dia, Najib kata apa? Najib tak nafikan kewujudan 1MDB. Najib tak nafikan penglibatan dia dalam jawatan-jawatan tertentu di dalam negara dan juga dalam 1MDB pada masa itu. Najib pun mengakui ada jolo terlibat dalam urus tadbir 1MDB. Najib kata dia serahkan kepada jolo dan pegawai-pegawainya. Dia tidak tahu dia akan mempergunakan kuasa yang diberi. Now, sama ada perkara itu menjadi pembelaan atau tidak, itu untuk mahkamah tentukan dari sudut jenayah. Tapi dari sudut tadbir urus negara ni rakyat kena faham. Meletakkan apa yang Najib mengatakan. Maka kalau seorang Perdana Menteri boleh biarkan urusan negara, syarikat milik MOF berbilion ringgit risiko kepada orang lain, adakah dia layak menjadi Perdana Menteri? Tak layak. Sambung je. Itulah dia yang rakyat kena faham. Jadi kalau dia nak buat persepsi apa sekalipun, di Johor, di Pulau Pinang, di mana-mana pun, rakyat jangan fikir kita akan kalah dengan penipuan. Kita akan kalah dengan kedurjanaan. Rakyat kena menganalisa, adakah kita boleh harapkan negara ditadbir oleh seorang Perdana Menteri yang
mengaku urus tadbir diberikan kepada orang lain. Buat apa dia jadi Perdana Menteri? Itu soalannya. Dan itu kena ingat. Sebab itulah pembelaan Najib. Najib yang mengatakan benda ni, bukan saya kata. Boleh pergi buka balik dalam kes SRC. 112 jilid nota dia. Lebih kurang 26,000. Baca. Kes 1MDB. Baca. Jadi bukan soal dia bersalah atau tidak. Itu serah kepada mahkamah. Yang penting dia tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri pada masa itu dan selamanya. Sebab dia telah mengaku, dia telah biarkan orang lain sampai ke tahap dia tak sedar dia ditipu. Itu pembelaan. So, itu yang pertama. Yang keduanya, kenapa isu PRU ni kita bincang sekarang? Dan kenapakah terdapat risiko besar walau apa sekalipun Agung percaya perkara ini belum selesai, tapi Ismail Sabri terpaksa menghadap. Sebabnya, mereka yang menghadapi pertuduhan jenayah, Zaid Hamidi, Najib Razak dan yang lain, perlukan PRU cepat untuk membolehkan mereka bertanding. Kita ambil Najib Razak. Kalau Najib Razak tidak dapat buat PRU 15 sekarang, dan terpaksa melalui perbicaraan akhir rayuan di Mahkamah Persekutuan yang boleh seawal hujung tahun ini. Dan jika seandainya mahkamah mengekalkan hukuman, maka dia terus masuk. Terus masuk. Lepas itu untuk kes SRC. Kalau dikekalkan sabitan dan hukuman. Dan dalam keadaan itu dia tidak boleh bertanding. Kalau PRU dibuat selepas itu. Tapi kalau PRU dibuat sekarang ini, pada amnya di bawah perlembagaan secara khusus perkara 48(4), dia tidak hilang kerusi dia sebab dia merayu. Tetapi kalau parlimen dibubarkan di bawah 48(8) pula, dia tidak boleh bertanding sepatutnya. Tetapi Najib telah memperolehi penggantungan sabitan yang disahkan oleh Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021 lalu. Yang kita, terutamanya Piagam Rakyat, telah bangkitkan dan saudara Cik Din telah menyediakan petition untuk minta Peguam Negara memberi penjelasan dan membuat rayuan terhadap penggantungan tersebut. Sampai hari ini, seperti lazimnya, Tan Sri Idrus Harun belum bersuara. Dan tidak akan bersuara. Jadi apa yang berlaku? Maksudnya, kalau PRU 15 diadakan sekarang, Najib Razak dengan penggantungan sabitan yang ramai ahli politik masih tak sedar. Itu yang saya terkejut. Ramai ahli politik tak mengira parti mana tidak tahu bahawa Najib akan bertanding kalau PRU 15. Haji terkejut. Ahli politik tak sedar. Rakyat Malaysia tak terkejut, Haji. Kalau ahli politik ni semua tak sedar. Kenapa saya katakan saya terkejut ahli politik tak sedar? Sebab ada kalangan ahli politik merupakan orang peguam juga. Dan ada yang bukan ahli politik peguam pun mempunyai peguam-peguam dalam parti tersebut. Sepatutnya perkara ini diketahui. Sepatutnya ahli politik dan di parlimen mengajukan soalan bertubi-tubi kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Undang-Undang, kenapa tidak dirayu? Adakah ianya satu pakatan untuk tidak merayu? Tanya. Sebab Najib boleh dan akan membentangkan pencalonannya di pekan atau di mana-mana, dan satu-satunya pihak yang boleh menolak atau menerima adalah pegawai SPR, Returning Officer. Mahkamah tak berfungsi. Apatah lagi bila mahkamah telah memberikan penggantungan sabitan. So, atas dasar itu Najib. Perkara samalah terpakai dengan Zaid Hamidi dan yang lain. Terutamanya mereka belum salah pun. Jadi mereka boleh bertanding. Mereka perlu bertanding. Mereka perlu usaha untuk dapatkan kuasa di bawah parti mereka. Bila parti mereka mendapat kuasa, maka mereka boleh minta parti mereka uruskan jika perlu, sekalipun melalui pelantikan Peguam Negara yang bersepadanan dengan falsafah UMNO untuk menggugurkan pertuduhan-pertuduhan. Jadi, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat keadaan di mana kecelakaan, kejahatanan, kehilangan moral, politik yang berleluasa kerana PRU masih nak diadakan, parlimen masih nak dibubarkan oleh Agung tanpa melumpuhkan politik, maka lagilah runtuh negara. Bagi saya satu je. Kedajalan politik kepatian. Terus terang saya cakap.
Sebab kuasa mendakwa adalah hak mutlak tanpa boleh disoal sesiapa pun, hak mutlak peguam negara. Kalau dia kata tak ada Boleh kes, bicara. gugur. Habislah, mahkamah dah buat apa? Tak ada kes lah, gugur. Hakim pun balik lah. Jangan salahkan mahkamah pula nanti. Betul. Kan? Jangan Bila- salahkan rumah saya, mahkamah tu rumah saya. Bila Haji sebut moral, saya itu terlebih sangat-sangat saya setuju bila saya baca satu posting penyangak si kleptokrasi Najib Razak yang dengan bangga letak gambar Sheikh Sadiq ketika di mahkamah. Welcome to cluster mahkamah. Kan? Regi, are you setuju? Bekas Perdana Menteri dah jadi lebih teruk daripada cyber trooper. Dia berbangga sebagai kluster mahkamah, sebahagian pada kluster mahkamah. Sebenarnya itu adalah pengakuan secara langsung daripada Najib bahawa dia adalah ahli kluster mahkamah. So ini saya nak pesan kepada Zaid Hamidi dan ahli-ahli UMNO lain yang berteriak dalam perhimpunan PAU, sebelum anda berbicara dengan perwakilan tak ada kluster, sila rujuk kenyataan-kenyataan Najib di mana Najib telah mengaku bahawa dia adalah ahli kluster mahkamah. Jadi balik pada persoalan tu, Najib telah meruntuhkan imej dia. Seharusnya imej dia ni orang yang waras berfikiran waras, dia lihat, dia analyse. How can an ex-prime minister make such statement? Itu yang kita expect kan. Tetapi tak tahulah Najib ni dia ada ilmu apa. Tetapi orang baca tu dia ada sekumpulan pentaksub. Dia timbulkan persepsi pentaksub ni majority of Malaysian actually is a small kumpulan pentaksub. Makin banyak dia buat kenyataan dangkal ini, makin mereka teruja. Malah mereka tersasar sebenarnya daripada landasan keagamaan. Because memuji-muji berlebihan, memuja-muja yang digalakkan oleh program BASKU ni adalah terlarang. Tetapi Najib secara tidak langsung is telling people, tak apa. Anda memuja-muja, anda memuji-muji berlebihan. Asalkan kita dapat apa yang kita hendak. Jadi menyesatkan bangsa, maaf saya bukannya pakar agama, tetapi menyesatkan semua. So inilah pandangan saya lah. Malu apa dia kata? Malu apa? Malu apa? Sebab macam ini yang saya suka tun Kemaluan besar negara. Great national embarrassment, itu malunya. Dan dia bukan bosku. Dia bosmu. ini yang saya tertarik dengan kenyataan Tun. Tun pada saya dia akan berbicara mungkin dalam in the whole Johor kan sekali kan. Tapi bila dia bercakap cukup impact dia. Dia berkata apa? Malu apa? Jalan bogil tu malu apa? Betul. Ya? Itulah Najib tengah. Betul. Tell the people. Yang penting Najib Razak. Malu apa? Najib Razak. Tak malu pun Najib Razak. Muka tak tahu malu pun Najib. Asalkan malu, Najib Razak lah. Senang cerita, kita takkan habis berhenti bercakap di sini. Penonton makin meningkat, bukan makin lari. Terima kasih banyak-banyak pada anda, tetapi 1 jam setengah jadi 1 jam 45 minit. Saya rasa ni Coke Zero dah setengah, saya langsung tak minum lagi. Kita tangguhkan dulu Haji. Tak Fazli, ada komen tadi kata tak nak ambil soalan ke? Bukan tak nak ambil soalan. Saya pun go through banyak tengok. Haji pun boleh tengok tu. Love demi love. Bukan tak nak ambil soalan, tapi masa kami 1 jam setengah untuk pada 3 orang panelis kita, maka itu saya tak ambil soalan-soalan. Saya tahu soalan-soalan semua TikTok cukup menarik, cukup hebat. Sebelum saya menutup, saya nak serahkan button dulu kepada Tuan Haji untuk kesimpulan tajuk kita pada hari ini dan juga dengan pandangan-pandangan panelis-panelis lain. Haji rangkumkan dia khas untuk semua penonton-penonton kita di sini. Yang pertamanya saya percaya daripada perbincangan kita, bukan saja daripada panelis, daripada moderator sekali. Oh, okey. Kita dapat lihat terdapat pelbagai sebab kenapa akan adanya desakan kepada Perdana Menteri untuk adakan PRU. Yang keduanya, kita juga telah lihat jika diadakan PRU, tidak semestinya
dan lebih kepada tidak langsung, ianya boleh membantu membersihkan atau menyihatkan negara untuk rakyat marhain. Tidak semestinya. Dan kita dapat lihat daripada perbincangan tadi, apakah sebab-sebabnya antara yang saya tengok dan saya percaya penonton dapat dengar tadi adalah yang pertama sekali, kita dapat tengok bahawa ketidakyakinan politik, ketidakyakinan kepada parti, kepada pemimpin tidak akan diselesaikan melalui PRU. Malah ini akan dicacah marbakan. Dan kalau nak sihatkan perkara itu, perlu ada minda yang radikal di tahap pihak berkuasa untuk adakan undang-undang bagi memberi keyakinan. Undang-undang empat partinya, undang-undang dana politiknya dan sebagainya. Jadi penyudahnya bagi saya lah, secara rumusan, apa sekalipun alasan yang diberi oleh mana-mana pihak untuk diadakan PRU 15 secepat mungkin, ataupun selepas raya, ataupun di pertengahan babak ketiga tahun ini, bagi saya Agung seharusnya dengan penuh takzim saya menyatakan menolak permintaan PRU. Kali ketiga saya minta kepada Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong dengan takzim patik minta agar baginda tuanku konsentrik dengan serius mengambil pilihan perlembagaan yang ada untuk kepentingan rakyat. Di sini saya pun sentuh sedikit walaupun rumusan, minta maaf supaya tak tertinggal perkara ini. Ramai akan mengatakan, kalau dibuat mageran, macam mana kita nak dapat pelabur datang? Sebenarnya pada hakikatnya pelabur dah lari sebelum mageran pun. Pelabur dah hilang disebabkan kedurjanaan politik kita, kehilangan kompas moral politik kita, ditambah pula dengan masalah COVID dan sebagainya. Kita dulu top 3 Asia Tenggara 20-25 tahun dulu. Saya yakin sekarang ini kita bottom 3. Kita duk melawan dengan Laos, kita melawan dengan Kampuchea dan juga Myanmar. Siapa ada satu lagi, Timor Leste. Timor Leste. Kan dia pun dah masuk Asia Tenggara. Jadi pelaburan ini adalah isu persepsi. Kalau pelabur-pelabur nampak ada kekukuhan politik pepimpinannya, undang-undangnya, maka mereka akan datang. Jadi kalau narration, penjelasan yang diberi oleh Istana Negara, kenapa adanya mageran, dapat membuktikan untuk membersihkan masalah korupsi, masalah politik dan perkara-perkara lain, saya yakin pelabur akan datang balik. Walaupun darurat. Sebab diperlukan. Darurat sekarang ni diperlukan bukan untuk menghancurkan demokrasi. Adalah untuk memulihkan demokrasi yang sudah hancur. Jadi rakyat kena faham. Jadi, oleh itulah saya dengan takzim sebagai rumusan, saya memohon agar baginda tuanku dapat menentukan dan membuat pilihan terbaik, iaitu menolak pembubaran Parlimen tetapi kekalkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri supaya Ismail Sabri boleh memberi nasihat di bawah perkara 150 pasal 1 dan kemudian diadakan mageran, bentuk perkara yang perlu, lakukan perubahan perundangan, perlembagaan, bersihkan politik, buang mereka yang kotor. Satu perkara ya saudara Fadli, boleh juga diadakan ordinan masa itu untuk mempercepatkan perbicaraan jenayah. Macam-macam boleh buat. Saya tidak tahu kenapa pejabat pegawai negara tidak menyuarakan apa-apa cadangan. Ya. Wallahu alam, yang benar dan tepat semestinya kepada Allah SWT, yang kilaf dan bincang terima kasih. Saya terima kasih pada ahli panel. Belum lagi. Terima kasih. Terima kasih dulu pada Tuan Haji di atas rumusan Tuan Haji. Pendek dan padat daripada saudara Regi dengan tajuk kita pada malam ini. Lepas mendengar hujah Tuan Hanif, saya rasa memang that is the best conclusion. Dan saya rasakan sekarang situasi dia amat tidak sesuai untuk diadakan PRU sebab utamanya adalah apabila saya dah sebut tadi ungkapan yang saya guna, apabila kita ada platform di mana pilihan raya dicetuskan oleh desperados, ianya pasti akan membawa kesan yang buruk kepada kita. Lebih-lebih lagi pilihan raya yang telah berlangsung telah membuktikan bahawa jika kemenangan dimiliki oleh contohnya Barisan Nasional, ianya kemenangan teknikal,
tetapi bukannya mencerminkan apa yang rakyat inginkan. Dan saya rasa sudah sampai tahap di mana kita perlu satu kesedaran di pihak istana sendiri, ya, bahawasanya dari sudut moral, politics in this country is too corrupt. Bukan politik by itself, but morally, kalau kita lihat ahli-ahli politik dan sebagainya, is too corrupt. Dan when you have a pool with too many corrupt people morally and to some extent also criminally, to move forward, any decision, any solution will be a corrupt, based on a corrupt platform. Jadi inilah kesempatan yang perlu diambil oleh Sri Paduka Baginda Tuanku, seperti yang Tuan Hanif kata, untuk melancarkan satu tindakan sebegitu rupa, pembagiran darurat politik dan sebagainya, ordinance and all that, untuk membuat pembersihan. Istilah saya rasa kita boleh relate to the lay person. Kita nak klorok, landasan arena politik kita, vaksinkan. Kita bukan setakat nak masuk dos pertama, kedua, kita nak masuk sampai 10 dos ke dalam, supaya ianya kembali menjadi satu landasan yang menuju ke arah air jernih, supaya segala keputusan yang dibuat adalah keputusan ke arah kebenaran. Dan kemudian apabila kita minta rakyat untuk datang mengundi, mereka akan datang dengan rela hati dan memberi mandat mereka siapa yang harus menerajui negara. Jadi sehingga perkara itu berlaku, saya sarankan diadakan darurat politik dan juga magiran. Malah kalau terpaksa lanjutkan pilihan raya melangkaui 2023, silakan. Demi kesejahteraan rakyat dan negara. Okey Cik Din, hari ni dia mengelat, sepatutnya moderator dengan saya, tapi dia jadi panelist. Tak apa, pendek dan padat. Silakan Cik Din. Saya rasa daripada segi politik, pentadbiran, Tuan Nem dan Tuan Regi dah bersentuh. Saya nak sentuh pasal rakyat. Sebagai kesimpulan, saya di sini dengan ikhlas hati, saya menyuruh kepada rakyat Malaysia, sama yang menjadi ahli kepada parti-parti politik, dan juga yang paling utama sekali, warga-warga muda ni, yang umur 18 tahun ke atas yang telah mendapat hak untuk mengundi, untuk fahami. Saya tak suruh kita kena perlu kaji perlembagaan, tapi kena tahu inti parti perlembagaan, bagaimana negara ini harus dijalankan, terus tadbir negara ini harus dilaksanakan oleh badan-badan pemerintahan. Kita harus faham itu. Kita harus faham apakah itu proses pilihan raya dalam perlembagaan, proses di parlimen dalam perlembagaan. Ini penting, ya. Sebab saya pernah duduk di Jepun lama. Budak pang masa saya student di sana, kawan saya yang pang ni, Jepun pang ni, saya terkejut. Dia kata, "Densang, mari kita pergi buat demonstrasi." Masa tu perjanjian beras antara Jepun dan Amerika. Cakap, kau gila ke apa? Buat demonstrasi. Tak, you kena buat. I pun orang Jepun. Tak apa, I nak pergi. Dia cakap, kenapa? Kata, kalau ikut perlembagaan, kerajaan Jepun dah melanggar perlembagaan sebab menandatangani perjanjian tu. Ini budak pang ni, rambut kala-kala ni. Saya terkejut. Budak macam ni pun tahu perlembagaan. Semangat kenegaraan, ya. Tapi kita di Malaysia ni, Allah Akbar, CEO, Datuk Tan Sri semua duk tanya perlembagaan. Apa, tak payahlah benda tu, bukan penting pun. Ini kita kena ubah. Dan kalau yang kami yang dah tua-tua ni tak boleh nak ubah, tolonglah generasi muda ubah. Sebab kamu yang akan meneraju negara ini. Dan biarlah pada kali ini, kamu generasi yang bakal meneraju negara ini nanti, faham bagaimana untuk mentadbir mengikut perlembagaan. Sebab tanpa perlembagaan, negara ini takkan wujud. Ya, itu saja. Terima kasih Cik Din, terima kasih Saudara Regi, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih kembali. Rumusan yang cukup terbaik. Rumusan dari pihak pentadbiran negara, daripada awam, daripada rakyat Marhain. Saya nak tambah pula penutup saya kepada parti-parti politik. Parti-parti politik jangan syok sendiri. Nak letak calon, kena angkat sumpah sana, kena pergi situ, kononnya pelbagai proses, kononnya nak cari yang bersih. Tetapi anda terlupa,
perlu ada calon itu dikenali. Bukan saya kata saya, Tuan Haji, kami semua dikenali. Tidak. Contoh, perlu ada. Calon-calon mestilah dikenali sekurang-kurang di kawasan setempat itu. Bukannya PhD-nya, bukannya degree-nya, bukan. Nak tahu betul atau tak betul? Tengok saja di PRN Johor. Fuad Zakarsi pun boleh menang. Apa jadi dengan calon-calon hebat anda semua? Maksudnya, calon itu perlu dikenali. Kerana apa? Inilah subjektif yang ada bagi pemikiran rakyat Malaysia. Kalau saya seorang penyanyi yang tidak dikenali, saya buat konsert, siapa nak tengok muka saya? Maksudnya pokok pangkal kenali perlu ada. Janganlah kita bercerita tentang itu, ini. Syarat-syarat untuk menjadi calon. Rakyat Malaysia tidak mempedulikan semua itu. Apapun, terima kasih lagi sekali pada semua panelis. Saya memohon ampun dan maaf jikalau ada tersalah bahasa, terkasar kata. Semangat hari ni di virtual studio ni. Okey, mohon ampun kepada mana yang terasa hati kecil, tersinggung, gedebuk-gedebak. Kami mohon ampun dan maaf. Jikalau ilmu yang kami sampaikan ini memberi manfaat kepada anda semua, gunakanlah dia. Pakaikanlah ilmu itu. Jangan simpan. Seperti mana saya kata di awal siaran, kalau simpan itu bukan ilmu, itu dah jadi perkasam. Okey? Terima kasih kepada seluruh followers setia di dalam live pertama gabungan kami ini. InsyaAllah sambutan begini hebat. Pasti kami akan buat. Demi anda, bukan demi kami. Demi anda semua, kami akan terus menerus setiap minggu. InsyaAllah temui kami di lain siaran. Dan di kesempatan ini juga kami mengucapkan salam Ramadan yang bakal kita sambut pada hari Sabtu Ahad insya-Allah. Kerana kita takkan bersiaran, ini siaran terakhir sebelum Ramadan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Damainya petang ini, aku sendiri memerhati pandangan yang tidak terjarak dengan kemusnahan, dilindungi keharmonian. Ilham karya hasil sentuhanmu, hingga kini kami masih menikmati jasa baktimu. Tun Dr. Mahathir Muhammad, inspirasiku. Wawasanmu dikenali, oh persada dunia. Besar sungguh pengorbananmu kepada kami, hingga kini kami masih tersenyum